Okay, sebelum kita mulakan Waalaikumsalam. kelas, baru record ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, Waalaikumsalam. kita mulakan dengan bacaan doa. Tadi cikgu minta siapa ini? Amir, siapa-siapa Amir tolong bacakan doa ini. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wanshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, jadi terima kasihlah kerana join kelas cikgu hari ini. Tadi, apa ni? Berapa orang ya hari ni? Kita tengok dulu sekejap kehadiran. 10 orang kan. Okay, tak apalah. Mungkin lagi ada yang masuk lagi kan. Okay. Okay ya, untuk hari ni kita nak bincangkan soalan modul ya. Kalau siapa ada di rumah tu tengok modul learning at home yang kamu dapat. Okay. Muka surat berapa ni? 6. Muka surat 6. Okay. Ada ke buku? Okay, hari ni kita nak belajar buat graf ya. Nak plot graf untuk taburan binomial. Okay. Jadi, kita dah pandai dah kira kebarangkalian. Cikgu tengok dah pandai. Okay, jadi kita nak plot graf taburan binomial pula hari ni. Okay, tengok contoh 7. Dia nampak tak skrin cikgu? Nampak. Okay, nampak ya. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Semua dah buka dah ke? Yang mana tak sempat ambil tu boleh pergi ambil dulu. Okey. Sekeping duit shilling dilemparkan sebanyak 3 kali. Okey. Jika X mewakili bilangan mendapat angka, tentukan taburan binomial bagi X dan plot grafnya. Maksudnya, dia bagi duit shilling, dilempar 3 kali, X mewakili bilangan mendapat angka. Okey. Jadi sekarang kita tahu duit shilling, kebarangkalian untuk mendapat angka. Berapa? Kebarangkalian dapat angka. Katalah P ni mewakili mendapat angka. 1/2. 1/2 kan? Yang ni rasanya dah ulang kali dah. Shilling ni. Kalau shilling ada 2 permukaan, maknanya angka 1/2. Kalau gambar pun 1/2. Ataupun kalau nak tukar dalam perpuluhan pun boleh. Siapa tak nak pakai pecahan dan nak pakai 0.5, boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi N kita berapa kat sini? 3. N kita 3 kali ya. Kemudian kita nak tahu taburan binomial X. Masalahnya dia tak bagi tahu pun ni bagi X tu berapa ya. Jadi kita buat andaian lah. Kita tahu kesudahan untuk banding duit shilling. Kesudahan dapat angka. Kemungkinan apa? Ruang sampelnya. 0, 1, 2, 3. Okay. Jadi mungkin 0. Mungkin dia baling-baling duit tu 3 kali. Tak ada langsung dapat angka. Ataupun dia baling-baling 3 kali. Sekali je dapat. Ataupun 2 kali. Ataupun dia baling-baling 3 dapat angka. Kemungkinan kan? Ini kita panggil kesudahan yang mungkin. Okey.
Jadi sekarang ni kita kena cari dah dulu kebarangkalian untuk setiap X dahulu ya. Okay, jadi cikgu kena cari dulu X untuk setiap seorang. Kita mula dengan kosong. Apa dia? Dah banyak kali dah ulang ni rumus NCR ni. Cuba bagi kat cikgu N. 3 apa? 3 C. Kosong. 3 C X. Kosong. P kita 0.5 kuasa kosong. 0.5 kuasa 3. 3. Okay. Tekan kalkulator cepat. Tangan mesti ada kalkulator. 0.125. Tekan kalkulator. Sabar. Sabar. Lekeh. 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 Berapa? 1. 0.1250. 0.12 Aku sure lah. Kenapa aku dapat 1? 50. Dapat tak? Saya salah tekan juga. Tak apa, teruskan. Salah tekan. Okey. Hati-hatilah waktu menekan. Okey. X sama dengan 1 pula. Kita cuba. 3C1. 0.5 1. 0.5 2. Okey. Cepat kira. 0.3750. 0.375. 5. 0.375. Jangan lupa tambah kosong. Boleh? Next. P X sama dengan 2. 3C2. 0.52. 0.51. Okey. Cepat kira. Sama ke 0.375? Sama. Allah. Bagus yang apa ni kira. Okey, P yang terakhir X3. 3C3. 0.53. 0.50. 0.1250. 0.1250. Okey. Jadi kalau kita nak tahu jalan kerja kita ni betul ataupun tidak, kita nak buat apa? Kita tambah semua ni. Dapat tak jawapannya 1? Cuba tambah semua ni. Dapat jawapan berapa? Satu kan? Ada ke yang tak dapat 1? Jadi nak cari ke orang kata nak check balik lah sama ada jawapan kita ni betul ke, jalan kerja ni tekan kalkulator betul ke tidak. Kita boleh tambahkan semua. Kalau jawapan kita 1 maknanya betul lah tu. Okay? Okey, dah kira. Jadi yang ini kita kira sebenarnya kebarangkalian untuk setiap X tu lah. Sekarang kita nak jawab soalan yang kedua ni. Plot graf. Okay. Kita nak plot graf. Okay. Jadi macam mana cara kita nak plot graf? Okay. Jadi mestilah ada graf. Dia bagi ke tapak graf? Tak ada. Okay. Kita buat graf kat sini lah. Okay. Okay. Jadi cikgu pun buat graf. Telefon bunyi pula. Kamu buat graf. Okay. Dia ada paksi X dan Y lah kan? Okay. Jadi untuk di paksi X ni mewakili X yang kamu tulis ni lah. Nampak ni X yang kamu tulis ni. Jadi siapa nombor tu? 0123. 0123. Tapi dekat untuk taburan ni kena kosong ni start daripada kat sini. Jangan pergi start dekat paksi tu. Dia start daripada
agak-agak selang sikit lah kan. Mula kat sini. Lalu kan start nombor 1 kan. Tapi ni dia start daripada nombor yang ada dekat sini. 0, 1, 2, 3. Okey. Jadi dekat paksi Y ni ialah kebarangkalian kita. Kebarangkalian ni kena tengok yang dalam kotak ni. Okey. Jadi kalau kat sini kalau kita perhatikan dia mula dengan 0.1 kan. 0.3. Jadi kita boleh buatlah skala yang sesuai untuk dia. Macam ni cikgu nak ambil skala 0.1. Katalah kan. Yang ni 0.2. 0.3. 0.4. Nampak? Maknanya kita ambil yang sebenarnya kita nak ambil 2 titik perpuluhan saja. Jadi kalau bisa kata ni 0, PX0, 0, 1, 2, 5. Jadi kat sini kan nanti ada segatan-segatan dia kan. Jadi kamu agak-agak dia akan tukar jadi 1, 3 kan. Jadi kamu agak-agak dia kat sini. Bukanlah agak-agak. Kalau ikutkan nanti dia, kamu lukis pakai graf lah. Ni cikgu tak ada kertas graf. Cikgu main ingatan. Okay, jadi kamu tengok 1.3. Okey, kalau misalnya kata yang nombor 2 ni 0.37, kita cuma ada sampai 3 kan. Jadi kita boleh bundarkan jadi 0.38 macam tu lah. Jadi kita akan plot, katalah 35 sini, 38 kemungkinan kat sini. Tanda. Nombor 2 pun sama. Nombor 3 pun dia 1, 3 macam tu lah. Boleh? Faham tak? Jadi ambil pembaris, kamu gariskan, garis lurus. Jangan cantum satu-satu. Ni tak sama ni kata dia ni. Ni nampak? Okey, bentuk graf dia begini. Panjang-panjang. Ya. Dia bukan cantum daripada satu titik ke satu titik ya. Dia berdiri tegak. Ini namanya graf binomial. Okey, ini namanya graf taburan binomial. Boleh? Ada soalan berkaitan graf? Rasanya tak ada masalah. Tapi mungkin dia jadi masalah bila kamu nak bundarkan ni lah kan. Nak masukkan dia dalam graf tu lah. Okey? Ada soalan nak tanya? Tak ada kan? Okey, cuba kita tengok soalan hari ni yang ni. 8.1.4. Menentukan mean, variance dan sisian piawai bagi suatu taburan binomial. Okey. Graf tu tak ada masalah. Kita tengok pada soalan seterusnya. Nak cari mean, variance, sisihan piawai. Jadi kat sini dia dah bagi tahu dah kat kita formula mean. Simbol mu tu U apa tu? U ekor ni. Kemudian variance, NPQ, sisihan piawai, punca kuasa NPQ. Okey, yang ini kena hafal. Sebab dalam kamu punya rumus rasanya tak ada. Boleh? Ya? Sebelum kita pergi soalan contoh. Boleh, insyaAllah boleh. Tengok contoh ya. Sebuah kotak mengandungi 5 biji bola merah, 3 bola kuning dan juga 4 bola biru. Okey, 4 biru, kuning 3, merah. Cari dah warna merah. Mari kita buat merah. Merah 5. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada kotak tersebut dengan diganti balik. Maknanya dia ambil, dia pulang balik lah.
Proses ini diulang 150 kali. Okey. Cari min dan sisian piawai untuk mendapatkan kotak itu. Okey, dia suruh cari min dan juga sisian piawai dapat bola kuning dia nak cerita pasal bola kuning saja. Okey? Jadi kita kena perhatikan apa yang dimasukkan dengan 150 ni. Ni apa yang difahamkan? Kalau kamu faham 150 ni apa dia? Bilangan kali lah percubaan. Maknanya 150 ni ialah N kita lah. Okey. Dalam soalan ni dia nak bola kuning sahaja. Jadi kita tahu bola kuning. Okey. P kita ni untuk bola kuning. Kuning ada 3 daripada semua bola yang ada. Semua bola ada berapa ni? 5 tambah 3 tambah 4. Berapa? 12. 12. 12. Okey. Jadi kita dapat kebarangkalian untuk dapat bola kuning nanti 3/12. Ataupun cikgu ringkaskan 1/4 lah. Jadi, terus tahulah Q kita selain bola kuning 3/4. Sebab yang ni dah dapat 1/4, yang ni mestilah 1/3/4. Boleh? Okey, soalan nak min. Okey, kalau kita tahu min kat sini, formula kita min sama dengan NP. N ialah bilangan kali. Jadi kita ada 150 kali. Dan kita darabkan dengan P. P kita 1/4. Jadi berapa min? Cuba tekan kalkulator. 150 bahagi 4. Dapat berapa? 37.5. Oh, lajunya. 37.5. Maka dapatlah jawapan untuk min. Boleh? Okey, soalan seterusnya dia nak cari pula. Nak cari apa pula? Dia nak cari apa? Variance. Dia nak cari sisihan piawai sisihan piawai. Jadi sisihan piawai simbol dia topi 1 saja. Dia tak ada kuasa 2. Bila dia tak ada kuasa 2, kita tahu dia mesti sana ada punca. Okey? Okey, jadi kita tahu N kita tadi 150. P tadi 1/4. Q tadi 3/4. Dan nanti jawapan akhir kita akan puncakan. Okey. Jadi tekan kalkulator sekarang. Dapat berapa jawapan ni? Semua tekan kalkulator. Kalkulator mesti ada di tangan. 0.7655. Apa? 0 point. Kita tekan kalkulator betul balik. Jawapan akhir dia mesti 5.303. Betul. Siapa yang tak dapat Betul. dalam mengajar tu mungkin dia ada silap tekan kalkulator. Okey. Jadi dapatlah jawapan untuk sisihan piawai. Boleh? Boleh. Okey. Yang lain senyap je ni. Semua dah letih ke? Okey. Kita tengok soalan 9. Kebarangkalian seorang murid untuk hadir ke kelas tambahan ialah 2/3. Maknanya hadir 2/3, 2/5. Jika sekolah tersebut
mempunyai sebanyak 720 orang murid, cari mean dan variant. Dia nak mean dan variant bagi murid yang hadir kelas tambahan. Jadi sebelum kita mulakan apa pun, kita keluarkan maklumat yang dia bagi. Yang pertama, kebarangkalian hadir, iaitu 2/5. Jadi yang Q ni yang tak hadir lah kan? Tak hadir berapa? 3/5. 3/5. Kemudian dia bagi kat situ 720 ni siapa dia? N lah, bilangan lah. Bilangan. Okey. Jadi dia nak cari mean. Maknanya kita nak cari mean. Mean, simbol dia mu tu NP. N 720 darab dengan P 2/5. Okey. Terus tekan kalkulator. Darabkan dengan 2/5. 288. 288. Dapat tak sama jawapan dengan cikgu? Dapat. Okey, dapat, pandai dah tu. Okey, sekarang yang kedua dia nak suruh cari mean. Variant variant. Jadi variant. Okey, jadi nak cari variant. Variant dia ada kuasa 2. Jadi sini tak ada lah. NPQ saja. Jadi kita boleh terus darab. Ni kan kalau hampa nak cepat, hampa macam malas nak tulis semua kan. Hampa boleh NP ni sebenarnya mean. Kan? Jawapan tadi ni. Kan? MP ni. Kalau rasa macam ni, cikgu saya rasa macam nak cepat, malas lah nak tulis. Tulis je dah. 288 tu. Darab dengan Q. Q tadi 3/5. Kan dah cepat, boleh kira sekali saja. Okey? Jadi 288 kali 3/5 dapat berapa? 172.8. Dapat dah variant 172.8. Lagi cepat lah kan? Tapi kalau dia kata cikgu saya nak tulis juga, nak tunjuk juga jalan kerja. Tunjuk lah, nak tunjuk. Tunjuk macam ni. Boleh. Tapi tak lagi hampa nak kira jadi buang masa lah kira panjang kan? Tak kena tekan 2-3 kali lah apa. Boleh? Tekan ni? Okey. Boleh. Tak lagi cikgu nak bagi kuis ni Alam macam tu tidak berapa boleh. Okey, kita tengok soalan penyelesaian masalah melibatkan monomial. Macam mana soalan SPM? Macam ni lah. Lebih kurang Lebih kurang. Diberi bahawa 85% daripada kerusi di dalam stok adalah dalam keadaan baik. Maknanya dia cerita pasal baik. 85 keadaan baik. 8 buah kerusi diambil keluar daripada stor. Maknanya ada 8 buah kerusi diambil keluar. 8. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya. Nampak istilah ni? 6 buah kerusi dalam keadaan baik. Ini yang selalu kita kena fikir ni. Sekurang-kurangnya. Apa dimasukkan sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya 6. Maknanya? Paling kurang 6 lah kan? Paling kurang dia nombor 6 lah. Ya. Paling kurang 6 lagi? 7 ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sekurang-kurang 6. Maknanya paling kurang 6. Oh, ada. Paling kurang 6. Dia macam ni lah. Paling kurang 6. Jadi dia mestilah 6, 7,
Dan juga 8. Sebab apa dia kata 8? Sebab kursi kita memang ada 8 biji. Okey? Kursi kita sampai 8 saja. Jadi dia nak cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 6 kerusi yang masih baik. Jadi kita kena kira nombor 6, nombor 7, nombor 8. Boleh faham tak maksud ayat ni? Dia kena faham ayat ni ya. Okey. Jadi macam biasalah kita nak kena kira kebarangkalian. Barangkalian dah tahu dah NCR lah. NCR PQ tu. Okey? Okey, apa nak buat? Kita kena kira satu-satu. Bermula dengan 6. PX 6. Sebelum tu kita nak tahu dulu P kita berapa. P kita dah bagi kat situ 85%. Jadi kalau kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan jadi 0.85. Boleh? So, Q kita berapa? Siapa dapat Q? 0.15. 0.15. Okay, jadi kita akan gunakan dalam NCR kita untuk cari X dahulu. X6 dulu. Okay, cari X6. 8 C6. Itu 0.85 kuasa 6. 0.15 kuasa 2. Okey. Carikan jawapan itu. Okey, berapa jawapan ni? 0.2549. 2549. 0.2549. Adakah yang dapat jawapan lain? Orang lain dapat apa? 0.23. 76. Cikgu dapat jawapan ni. Adakah yang dapat jawapan daripada cikgu ni? Mungkin ada tekan kalkulator silap kot. Try tekan lagi sekali. Okay. 0.2376 Cikgu dapat yang ini. Okay. Tak apa, nanti try lagi sekali kira. Mungkin ada tekan kalkulator silap. Okay, untuk X7. 8C7. 0.85 kuasa 7. 0.15 kuasa 1. Okey, nanti dapat jawapan berapa? Kirakan. Dan juga untuk yang 8. Okey, jadi boleh kira lah ya. Jadi cikgu takkan kira sampai habis. Nanti kamu cari jawapan sampai habis. Dah dapat jawapan nanti, kita akan tambah. Okey, nanti kamu akan tambah jawapan yang kamu dapat ni lah. Okey, boleh? Jawapan akhir nanti akan dapat. Tak apalah cikgu tulis sini. Yang ni akan dapat 0.3847. Yang ini akan dapat 0.2725. Okey. Jadi bila kamu tambahkan nanti, kamu akan dapat jawapan akhirnya. Tambah ya, 0.2376 tambah 0.3847 tambah 0.2725. Maka jawapan akhir lebih kurang gini. Okey. Ada soalan? Soalan untuk contoh 10 ini.
Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Tengok kehadiran lagi ni. Okey. Kita sambung lagi. Untuk soalan nombor 11. Boleh ubah rawa X tertabur secara binomial dengan keadaan X, B, N 0.3. Didapati min ialah 90. Cari nilai N dan varian bagi X. Okey, yang ni. Selalu belajar confuse. Dan dia tak tahu apa benda. Okey, ini simbol untuk taburan binomial. Jadi untuk kita tuliskan simbol, kita akan tulis X, B, N, P. Kena ingatlah. Ya, N, P. Maknanya P kita sekarang ialah 0.3. Memang dia tak bagi pun kat soalan, tapi dia bagi dalam bentuk bentuk apa orang panggil ni? Simbol dia lah. Ya, simbol taburan binomial. Okey, dan dia bagi juga kat kita min 90. Jadi, mi, simbol dia mu kan? 90. Ataupun kalau formula NP. 90. Min ya. Formula min. Okey, sekarang dia nak suruh cari N. Okey. Jadi kita boleh je pakai min tadi kan? Formula min tadi. Min tadi. NP kan? Maka NP kita 90. N kita tahu tak? N tak tahu. Tapi kita nak cari. P kita tahu. P kita 0.3. Maka N kita 90 bagi 0.3. Maka N dapat berapa? 90 bagi 0.3. Tekanlah kalkulator cepat. 300. 300. 300. Senyap je si Amir ni. Tak ada dah dia suaranya. Adik ke? Tapi kami bagi peluang orang lain pula bercakap. Ya ke? Hmm. Tu kau mau buat apa? Kami menunggu orang cakap. Okey, kurang bercakap tak apa. Janji tangan pegang kalkulator dan kira. Okey, sekarang kita tengok pula nak cari variant. Formula variant tadi apa tadi? Ingat boleh tak? Variant. Nak cari variant, apa dia punya? Dia punya apa? Formula. Variance. NPQ kan? Jadi N kita tahu 300. Okey, kita pun masuk nilai lah siap-siap. P tahu tak P? P tadi Tahu. 0.3. Q. Sekarang ni Q tak ada dekat sini. Agak-agak Q berapa? 0.7. Dia tak 0.7. bagi tapi kita tahu ni 0.3, automatik Q kita 0.7. Okey, jadi kita darab 0.7 lah. Okey, terus tekan kalkulator. 300 kali 0.3 kali 0.7. 63. 63. 63. Perlu tak cikgu nak kuasa 2 ni, cikgu nak pergi ke sana jadi punca? Perlu. Perlu ke? Perlu. Jawapannya tidak. Maksud Sebab saya kita nak cari variant ya. Variant. Kita tengok balik variant. Mana tadi? Variant memang kuasa 2. Okey. Kalau kamu pergi bawa dia pergi punca, dia dah jadi sisihan piawai. Faham tak? Kalau kamu pergi bawa punca kuasa ke sana, kamu bawa punca kuasa pergi sana jadi punca, dia dah jadi sisihan piawai. Okey, jadi tidak perlu bawa kuasa 2 ke sana kecuali nak cari sisihan piawai.
Okey. Kalau nak cari CCMP awal, barulah kita kuasa 2. Boleh faham? Boleh faham? Kalau kamu nak hilangkan kuasa 2 tu, kamu nak pergi bawa sana 63. Maknanya ni jawapan untuk CCMP awal. Okey. Untung ya. Tapi dia nak variant, kita biarkan 63 saja. Okey, soalan 12. Soalan 12. Tengok betul-betul soalan 12 ni. Agak panjang. Suatu tinjauan mendapati 82% orang pelajar di sebuah sekolah tidak tahu berenang. Tak tahu berenang 82%. Tentukan bilangan minimum. Ni maknanya bilangan ni dah tahu dah, automatik tahu bilangan. Sebut saja bilangan dah tahu dah N. Bilangan minimum pelajar yang perlu dipilih supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu orang murid boleh berenang adalah besar daripada 0.74. Macam mana ni? Okey. Jadi sekarang ni kita nak tahu bilangan pelajar yang boleh berenang dululah. Okey, dia nak kes kita sekarang ni, dia nak kebarangkalian sekurang-kurangnya satu orang boleh berenang. Okey, sekurang-kurangnya boleh berenang besar daripada 0.74. Okey. Jadi, sebelum kamu buat ni, kamu kena tahu dulu ni. P yang kita nak pilih ni, kita nak pilih P yang berenang ke yang tak tahu berenang? Yang dia bagi 82% ni untuk yang tak tahu berenang. Tapi dia nak cari kebarangkalian orang yang boleh berenang. Jadi kena faham betul-betul soalan tau. Jadi soalan nak yang boleh berenang. Boleh berenang. Ceritanya nak yang boleh berenang. Jadi P kita sekarang ni 82 ke? 82% ke? Bukan tau. 82% ni yang tak boleh berenang. Maknanya 0.82 ni dah jadi Q. Yang tak boleh berenang. Tak berenang, tak boleh. Sekarang cerita ni nak yang boleh. Maknanya dia sengaja memanipulitkan soalan. Okey? Jadi kita kena tengok dulu. Kita nak cari yang boleh berenang. Jadi P dia ialah sekarang 0. Berapa ni? Kalau Q 0.82. Yang boleh berenang 0.18. 18. Okey? Kena faham dulu P dengan Q kita cari ni. Okey? Jadi sekarang dia kata sekurang-kurangnya satu orang boleh berenang. Paling kurang seorang. Kena faham dulu. Okey, kita buat pelan-pelan. Dia kata sekurang-kurangnya seorang boleh berenang. Maknanya mestilah X kita ni lebih besar daripada 1. Okey. Sekurang-kurangnya seorang boleh berenang. Maknanya lebih daripada 1 lah boleh berenang. Faham tak maksud dia? Sekurang-kurangnya seorang boleh berenang. Jadi nak tak nak kita tahu. Mesti X ni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, kemudian dia kata pula kebarangkalian ni kalau 1, sekurang-kurangnya 1 ni besar daripada 0.74. Maknanya ni besar daripada 0.74. Kebarangkalian ni besar daripada 0.74. Okey. Jadi kalau kita faham lah kan, kita tengok macam mana nak cari X ni 1, 2, 3, 4 ni banyak kan. Kita pun tak tahu berapa orang dalam sekolah ni ada berapa orang pelajar kita tak tahu. Banyak ke sikit ke, jadi susah nak kira. Jadi kita tahu
Kalau kurang daripada ni, maknanya kita boleh guna kaedah tolak dengan satu benda yang selain dia. Maknanya cikgu tahu kat sini dah. Yang tak ada ni, selain nombor satu, mesti nombor kosong. Kosong je tak kira kan. Jadi kebarangkalian ni kita tahu jumlah semua mesti satu. Jadi satu, cikgu tolakkan dengan kebarangkalian pelajar kosong. Jadi dia akan dapatlah jawapan X1 lebih besar dari satu ni. Sebab kita tahu jumlah kebarangkalian, jumlah semua mesti satu. Okay. Jadi yang tak kira dalam kawasan ni, yang tak kira ni, X kosong lah. Okay. Dia mesti, kan kita lalu tulis, X kita ni mula dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Jadi dia kata lebih besar daripada satu, maknanya orang yang ke atas ni lah. Orang yang atas ni. Jadi yang tak kira, orang nombor kosong. Jadi kita tolak lah satu dengan kosong ni. Boleh tak faham masalah dia ni? Okay, kemudian dia kata pula jumlah kebarangkalian ni besar daripada 0.74. Jadi cikgu pun tulislah simbol besar. Ni pun simbol besar. Okay. Lainlah kalau dia kata sama dengan boleh cikgu tulis sama dengan. Tapi dia kata besar daripada. Okey. Jadi kita pun kira. Okey, tengok betul-betul macam mana nak kira. Okey, cikgu bawa mai sini. Pindahkan 0.74. Yang sana dia akan jadi X cikgu lah. Cikgu pindah tempat ya. Cikgu pindahkan tempat. Jadi 1 tolak 0.74 jadi jadi berapa ni? 26. 0.26 lebih besar daripada PX lebih kosong. Okey, lebih besar daripada kebarangkalian kosong. Okey. Boleh? Jadi sampai dekat sini, okey, tengok betul-betul ni. Kita nampak P ni duduk kat belakang kan? Boleh tak cikgu nak pindah dia mari ke depan? Boleh. Kita pindahlah kedudukan dia. X ni mari depan supaya senang sekali kita nak ni. Tetapi simbol ni, tengok simbol. Muncung ni tala dekat P. Jadi lagi kalau kamu nak ubah dia ke depan pun muncung mesti tala dekat P. Kena ubah sekali muncung tu pun. Seolah-olah macam kamu pusing dia. Pusing 180 darjah. Ya, pusing 180 darjah tu. Kiranya yang ni pergi sana, yang nu pergi sana. Macam tu lah. Tapi simbol tu pun kena pusing juga. Ramai belajar yang tak tukar simbol itu. Okey. Jadi dah sampai dekat sini. Okey, cikgu teruskan. Yang ni macam biasalah kita kira NCR kita. X kosong kan. N kita tadi tak tahu berapa. Biarlah N. Memang nak cari N tu. C kosong. P 0.18 kuasa kosong. 0.82 kuasa apa ni? N. N tolak kosong. N lah. Okey, dapat begini. Okey. Boleh? Okey, kalau kamu perhati dekat sini. Ni. Yang cikgu highlight hijau ni. Kuasa kosong. Sebarang nombor, bila kuasa dia kosong, apa jadi? Jawapan dia apa? 1. Satu. Ni, yang cikgu buat kotak biru ni, NC kosong, apabila semua nilai C kosong kat bawah ni, automatik juga 1. Kalau kamu tak percaya, kamu tekan kalkulator. Apa-apa nombor lah. 10 C kosong. Dapat berapa? Try. 5 1. C kosong. 100 C kosong. Semua akan dapat 1. Faham? Sebarang nombor N, bawah dia kosong, jawapan dia 1. Ni memang tetap. Jadi yang tinggal berapa?
0.82 kuasa N. Nampak? Yang ni satu darab jadilah 0.82 N je yang tinggal. Okey? Jadi kita nak cari N ni macam mana? Oh, macam mana nak cari N? N ni dah kuasa. Macam mana? Boleh ke nak cari N? Boleh ya. Kita kena pakai log. Siapa yang dah lupa log tu, kita ingat balik. 0.82 N. Kalau sini pun cikgu gantikan log 0.26. Okey. Bila kita guna log, bila yang ni boleh buat mai depan. Okey, cikgu sambung di sini ya. Buat ni. Jadi dia akan jadi N log 0.82 lebih besar daripada log 0.26. Okey. Jadi cikgu nak dapatkan N. Macam mana? Selesaikan ni pakai kalkulator. Boleh tak tekan kalkulator? Log 0.82. Dapat berapa? Log 0.82. Negatif 0.08618. 117. 119. Cikgu salah aku. 8619. 8619. Okey. Sini pula. Okey ke? Log 0.26. Negatif 0.5850. Okey. Jadi kita nak dapatkan N. Maknanya cikgu akan bahagi. Tengok ni. Cikgu akan bahagi 0.08619 tu Okey, sebelum cikgu bahagi, okey tak apalah. Cuba kamu tengok ya, jangan tersilap. Bila kamu bahagi dengan orang bernegatif, ni orang ni negatif ni. Ramai yang tersilap. Orang yang kuning ni negatif. Bila negatif, secara automatik simbol akan berpusing. Okey? Kamu nak bahagi dengan nombor negatif. Nampak ni? Kamu pergi sana dia jadi bahagi kan? Bahagi nombor negatif. Secara automatik simbol ni muncung dia ke sana kan? Mari simbol ni muncung ke sini. Ini memang syarat dia lah kalau kita bahagi dengan nombor negatif ya. Okey, jadi kita dah tukar simbol ini bila kita ada bahagi negatif. Okey, jadi kita selesaikan ni. Berapa? Berapa? 0.5850 bahagi 0.08619. Dapat berapa? Memang dapat. Enam point? 7873. Semua dapat ini. Okey. Adakah kita dah selesai? Belum ya? Kita dapat N besar daripada 6.78. Tapi kita kena faham soalan ni cerita pasal pelajar. Pelajar mana ada dalam bentuk perpuluhan? Ada ke? Cikgu tanya, berapa bilangan pelajar kelas engineer? 5.7 orang. Ada? Tak ada kan? Dia mestilah nombor bulat. Jadi untuk kes sekarang ni kita tengok bilangan minimum murid ni. Bilangan minimum murid. Jadi kita tahu dia besar daripada 6.7. Nilai yang paling-paling dekat dengan dia nombor apa? Selepas 6.7. Nombor bulat. 7. Dah. Okey. Jadi sebabkan dia besar daripada 6.7.
Jadi kita kena carilah nilai minimum yang paling hampir dengan 6.7 selepas dia ialah nombor 7. Okey, jadi dapatlah bilangan minimum pelajar tersebut. Okey. Bilangan minimum pelajar yang dipilih. Okey, ada soalan nak tanya. Ni memang agak selalunya agak mengelirukan pelajar lah soalan begini. Sebab dia melibatkan log. Okey. Jadi bila melibatkan log kadang-kadang kamu pun ingat-ingat lupa dah kan. Tapi tak apalah, hari ni kita ulang kaji sikit. Okey. Okey, jadi cikgu tinggalkan kamu dengan kerja latihan pengukuhan ni. Okey. Jadi untuk hari ni homework kita 25 hari bulan 5. Okey, siapkanlah. Bubuh warna cantik orange sikit. Latihan pengukuhan 5. Boleh? Boleh tak? Cikgu suruh buat ni je. Latihan pengukuhan 5. Ada 4 soalan. Tolong jawab dalam modul ni. Tak cukup ruang pun untuk kamu jawab. Boleh jawab ke kat tepi-tepi ni? Ada ruang ke? Tak ada kan? Kalau tak ada, kamu boleh jawab dalam buku latihan lah. Jawab dalam buku latihan soalan ni. Okey? Kalau boleh jawab dan bagi hantarlah kat cikgu. Kadang-kadang memang cikgu tanda siapa yang hantar ya. Sebab cikgu nak tanda PBD. Siapa hantar, cikgu angkat dia melaksanakanlah PBD. Okey? Ada soalan nak tanya sebelum cikgu tamatkan kelas kita? Dah hampir pukul 2 dah ni. Okey? Next class kita akan masuk taburan normal. Tapi hari ni kita sampai sini je lah. Binomial. Ada soalan nak tanya? Cikgu. Ya? Tak ada. Tak ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi terima kasihlah kerana join kelas cikgu. Okey, cikgu nak tengok kehadiran untuk masa kelas ni. Berapa orang lagi yang tinggal? Okey. Ni kehadiran. Adakah ada yang dah left kan? Ada kot ya? Okey, jadi kita tamatkan kelas kita. Terima kasih kerana sudi masuk kelas cikgu. Cikgu pun menghargailah pengorbanan kamu. Ya, bukan senang ya nak masuk kelas Google Meet dengan keadaan internet yang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak kan. Jadi semoga Allah sajalah yang membalas segala pengorbanan kamu tu. Ya. Jadi jangan putus asa lah. Sentiasa buat latihan. Walaupun tak ada internet pun yang mana tak dapat join. Masih berkesempatan untuk buat latihan yang cikgu bagi. Sebab cikgu rasa cikgu bagi modul ni sebelum cuti hari tu kan. Kalau tak faham pun boleh ambil buku rujukan. Boleh ambil buku teks. Boleh tanya PM cikgu. Ya, jangan segan, jangan malu. Boleh je bertanya bila-bila. Okay? Okey, jadi kita jumpa lagi di kelas akan datang. Jaga diri baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Salam, terima kasih cikgu. Selamat Sama-sama. berjumpa. Cikgu.